Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke channel Akademi Pendekar Malaysia. Perkenalkan, saya pendekar muda Ismail. Jadi untuk episod kali ni saya nak kongsikan topik berkenaan dengan ras bangsa ataupun suku bangsa. Untuk episod sebelum-sebelum ni saya ada mendapat komen secara personal berkenaan dengan bahasa dan juga teori daripada Ibnu Yaqub. Komen yang saya rasa saya perlu bagi penerangan yang jelas, dan untuk disclaimer siap-siap, segala apa yang saya kongsikan saya buat rujukan. Saya rujuk kepada mereka yang pakar dan mereka yang menjalankan kajian. Artinya sebelum saya membuat perkongsian, terlebih dahulu saya buat rujukan. Jadi apa yang saya belajar saya kongsikan dekat tuan-tuan lah, ya. Komen berkenaan dengan bahasa, ada yang kata bahasa Malaysia lah. Bahasa Indonesia lah. Kan? Penjelasan berkenaan perkara tu boleh tengok dekat episod sebelum ni, sebab saya malas nak ulang banyak kali, ya. Kan? Penjelasan episod sebelum ni ada membuat penerangan lah. Jadi boleh tengok dekat episod sebelum ni. Dan bagi pendapat saya perlu ada satu taraf pemikiran yang berkualiti, kan? Ataupun taraf pemikiran akademik, baru kita boleh faham apa yang cuba disampaikan, ya. Jadi kita teruskan topik kita berkenaan dengan ras bangsa. Okey, mengikut sastrawan negara kita, arwah Usman Awang, dia mengatakan Melayu di tanah Semenanjung itu luas maknanya. Bugis dikira Melayu, Aceh Melayu, Banjar Melayu, Minang Melayu, Jawa Melayu. Orang daripada pantai timur, utara, naik sampai ke Patani pun Melayu. Sabah Sarawak Melayu, Kepulauan Indonesia pun Melayu. Sampailah ke Brunei pun Melayu juga. Asli Jakun, Semang, Sakai pun dikira Melayu juga. Dia lebih kurang macam Wakanda lah. Kan dalam Wakanda tu terpecah suku tribe, suku bangsanya itu, tapi masih lagi duduk di bawah satu nama, iaitu Wakanda. Dia lebih kurang macam tu. Kalau nak betul-betul ikut apa yang ditulis oleh arwah Usman Awang, sebenarnya Melayu tu lagi luas. Arab tu pun Melayu, Pakistan pun Melayu, sampai Mamak pun serap ke Melayu. Apa lagi? Malah mu'alaf pun bertakrif Melayu setelah disunat anunya itu. Disunat anunya itu. Ini bukan tambah lah. Ini memang betul-betul ada dalam sajak Usman Awang. Nanti boleh cari, boleh tengok. Ini sastrawan negara kita ni. Saya nak kongsikan pendapat peribadi saya sikit. Apabila arwah Usman Awang dia mengatakan malah mu'alaf pun bertakrif Melayu setelah disunat anunya itu, maksudnya itu adalah orang luar daripada alam Melayu, kan, masuk Islam, berpindah duduk di dalam rantau alam Melayu. Tambah pula dia berkahwin dengan komuniti Melayu. Maka disebut Usman Awang ni, maka ditakrifkanlah dia sebagai Melayu. Contoh macam Adam Khoury lah, kan. Cuma Adam Khoury ni dah memang duduk dalam negara kita, dan apabila dia masuk Islam, ya, dan berkahwin dengan komuniti orang Melayu dan mendapat zuriat, maka ditakrifkanlah dia sebagai Melayu. Sebab itu apabila dia pakai baju busana, kan, dia ambil gambar raya kot, tak silap kot, dia pakai baju busana Melayu, siap tanjak apa semua, kan, baju layang dengan keris lagi, dia upload ambil gambar, upload dekat Facebook, kita tak ada masalah, kan. Dan kita makin seronok dan kita makin menggalakkan, kita menerima dia sebagai Melayu. Tak ada masalah. Orang dulu kata masuk Melayu. Ni Adam Khoury ni tadi. Dan macam apa yang saya katakan tadi, setelah diorang berkahwin dengan komuniti orang Melayu dan mendapat anak, mendapat zuriat, maka anaknya itu dikategorikan sebagai pengkelasan yang ketiga, iaitu Melayu hybrid. Pengkelasan mengikut kajian sains yang dilakukan oleh Profesor Wan Hashim dan Profesor Haji Muhammad Saleh. Dia ada tiga, kan, proto, deutero dengan hybrid. Maka yang tadi itu dikira sebagai Melayu hybrid, masih lagi dikira sebagai Melayu. Bukan profesor dalam negara kita je, dekat Oxford pun menjalankan kajian berkenaan perkara ni, proto, Melayu proto, deutero dengan hybrid ni. Saya nak kongsikan sikit pengalaman saya masa pergi ke Aceh dulu, tahun bila saya lupa lah, kan. Saya escort ada satu Ustaz Mayudin dengan Persatuan Kebajikannya pergi ke sana. Ada banyak tempat yang kita orang pergi. Salah satu dia makam Sultan Iskandar Sani, makam Sultan Iskandar Muda, makam dinasti Raja-Raja Bugis, kan. Ada banyak sebenarnya kawasan-kawasan yang kita orang pergi ni, kan. Kebanyakannya historical punya tempat lah. Dan antara tempat lain best yang saya pergi adalah saya pergi ke rumah istiadat
Aceh ataupun Rumah Pembesar Aceh. Kebetulan pula pada masa tu pihak Rumah Pembesar Aceh ni ada membuat event, menjalankan satu event untuk menyambut tetamu daripada luar. Tak tahu sama ada memang kata event tu dibuat untuk dia tahu kan, dia dah set kan, yang daripada Malaysia datang, Brunei datang ke apa-apa benda semua tu kan. Kebetulan masa tu saya dengan geng Ustaz Mahyudin ni pergi ke tempat tu kan, dijemput pergi ke tempat tu, dan kebetulan juga saya jumpa salah satu sahabat daripada Malaysia, sahabat Merah Silu. Dia seorang penulis berkaitan warisan ni. Dia juga ada menjalankan eksplorasi, explore ni kan. Dia banyak pergi ke tempat historical dan dia membuat tulisan, dia membuat catatan, dia membuat video, dia upload dekat dia punya website dia. Semua adalah. Cuba tengok dekat Facebook sahabat Merah Silu. Dia wakil daripada Malaysia untuk menyampaikan perkongsian perbentangan berkenaan dengan warisan sekalian alam Melayu ni. Apa yang menarik pada saya pada masa tu, dia kongsikan salah satu topik dia tu, dia kongsikan berkenaan dengan ras bangsa. Dia kata dekat Indonesia kita ada, kalau tengoklah dekat Indonesia kan ada Bugis, ada Minang, ada Aceh, Banjar, Jawa kan, dan sebagainya. Kalau di tanah Semenanjung kita tak kira background Bugis ke, Aceh ke, Minang ke, Jawa ke, semua tu kita kira Melayu. Kalau kita pergi ke Johor kan, kalau kita pergi ke Johor, orang Jawa dekat Johor tu dah generasi ketiga dah. Ramai orang dekat Johor tu dah tak reti nak cakap Jawa dah. Tapi bila buka IC tengok Melayu Islam. Sama juga macam kita pergi ke Brunei, masih lagi menggunakan sistem Melayu Beraja kan, masih lagi mengamalkan adat tradisi orang Melayu, masih lagi berpegang kepada agama Islam. Maka mereka itu adalah bangsa Melayu. Kita ni semua adalah bangsa Melayu. Walaupun orang kata logat percakapannya itu ada beza sikit kan. Pergi ke Brunei ada beza logat sikit, Sabah Sarawak ada logatnya, utara ada logatnya, pantai timur ada logatnya kan, Jawa apa semua. Itu adalah bagi saya adalah satu keunikan kepada suku ras bangsa masing-masing. Jawa ada keunikan percakapan Jawa apa semua gini-gini semua kan. Itu keunikan kepada ras bangsa masing-masing. Tapi kita masih lagi bernaung di bawah satu nama, iaitu Melayu. Sebab kita macam mana pun kita cakap Banjar ke apa, tapi tunjangnya itu adalah bangsa Melayu. Bangsa Melayu pula, bahasa Melayu. Tunjangnya itu adalah bahasa Melayu. Kalau kita pergi ke negara jiran kita, semisalnya Indonesia, kita bercakap Melayu. Kalau pergi ke Sabah Sarawak pun cakap Melayu juga. Kalau pergi ke Brunei, sama juga, ada logat dia juga. Tapi orang kata itulah keunikan kita masing-masing ni kan. Macam Semenanjung kita bahasa standard, bahasa surat. Dan bahasa itulah yang dikatakan bahasa standard tadi tu, surat tu tadi, kita gunakan di seluruh wilayah alam Nusantara ini. Orang jiran pun kalau pergi negara kita kan cakap bahasa Melayu. Itu yang disebut sebagai lingua franca, bahasa komunikatif. Bahasa yang digunakan di seluruh rantau alam Melayu ni. Nanti boleh tengok episod sebelum ni, kita ada tegangkan berkenaan perkara tu. Saya nak kongsikan sikit berkenaan dengan peta Melayu Raya. Kalau tengok daripada atas, daripada Kemboja tu Campar kan? Saya lupa Kemboja sekarang Cambodia kan. Okey, di sebelah atas yang saing-saing dengan Kemboja itu adalah Manila. Manila tu sekarang ni dah jadi Bandar Manila kan? Dulu namanya Manila, seluruh Filipina itu. Dan kalau kita tengok turun daripada Kemboja itu, turun Patani, Tandang Seri, lepas tu turunlah sampai ke Selangor, Johor, Temasek, Singapura ni kan, dan Kepulauan Sumatera, Aceh apa semua, naik sampai ke Indonesia semua itu adalah kepulauan Melayu ya, wilayah Nusantara, negara Melayu Raya. Kita ni sebenarnya satu bangsa kita ni kan. Sebab kalau kita tengok, Melayu lah satu-satu bangsa. Kalau kita tengok berkenaan dengan pakaian tradisional, Melayu lah satu-satunya bangsa ada pemakaian samping. Samping ni kerang, yang ni sebenarnya samping dengan songkok. Yang dekat belah Jawa nanti samping dengan belangkon. Kan samping dengan tanjak kan. Sini pun ada juga samping dengan tanjak. Kalau pergi naik ke Brunei, ke Brunei, ke Sabah, Sarawak pun ada pemakaian dia yang seakan-akan sama. Tanjak samping, songkok samping kan.
kan. Tapi yang pokoknya samping itu hanya ada pada bangsa Melayu. Bangsa Melayu saja yang pakai samping. Kita ada satu perbincangan yang panjang berkenaan dengan samping ni sebenarnya. Nanti kita buat pada next episode lah. Saya terkenang satu perkara. Minum air dulu. Haus pula. Saya terkenang satu perkara apabila sahabat Merah Silu mengatakan kita dekat Semenanjung kita tak kira awak Aceh ke, Bugis ke, Minang, Jawa, Banjar ke apa ke, semua kita kira sebagai Melayu. Apabila sahabat Merah Silu mengatakan sedemikian, saya terfikir secara tak langsung sebenarnya dia tengah memperingatkan kita tentang jarum asobiah, jarum perpecahan. Kita tak nak berpecah. Ini kita tak nak berpecah, senang cerita. Kau yang ini kau tak ngam dengan yang ini, yang ini kan tak gemar dengan yang ini. Kita boleh tengok sejarah kan, macam Aceh tak ngam dengan Jawa. Tak ngam. Kalau kita tengok, kalau daripada Johor tu last dia punya pendaratan dia orang Jawa dekat Bagan Datoh kot, Perak. Atas tak boleh, atas lagi tak boleh, naik ke Kedah apa semua tak boleh. Sebab apa? Ada orang Aceh. Dia orang tak ngam. Selangor tak ngam dengan Kedah. Tahun bila? Tahun 17 ke tahun 18 yang geng-geng Bugis ni pergi serang kota Kuala Kedah. Kedah tak ngam dengan Johor. Johor tak ngam dengan KL. Ini masalah orang kita ni. Kita dah cakap dah tak nak berpecah. Kita tak nak berpecah. Ini korang main bola pun bergaduh. Main bola pun bergaduh. Bola punya pasal. Kau yang sana kecam yang sini pantun yang sana. Pakat bercakap masing-masing. Kan? Cekak. Bahal. Tak ada kesudah. Itu yang Usman Awang kata, malangnya Melayu ini kuat bersorak. Ini yang tadi ni. Main bola pun bergaduh. Bola je baru. Dah bergaduh dah. Terlalu gairah pesta termasya. Tak usah masuk pesta lah. Yang bersorak ni pun dah sakit kepala dah ni. Kan balik cermin bas pecah lah kan, buat pembakaran terbuka, baling suar lah, apalah. Jadi ingatlah orang Melayu, ingatlah orang kita, bangsa kita kan, sayangilah antara satu sama lain. Janganlah kita berpecah. Saya ni mula nak menyampaikan pidato ni kan. Kalau kita tengok peta Melayu Raya tadi dah Amanillah Filipin terlepas dekat orang lain. Kita tengok Kemboja pun terlepas dekat orang lain. Patani, Tandang Seri, dekat atas tu lah kan. Saudara-saudara kita juga tu pun terlepas kat orang lain kan. Temasek terlepas kat orang lain juga. Sekarang ni tinggal kita ni je. Janganlah bergaduh, janganlah berpecah kan. Kita kena bersatu. Saya teringat satu pengalaman saya waktu saya pergi ke Arab itu hari kan. Arab. Orang dulu sebut Arab. Ada satu kejadian yang berlaku depan mata saya. Ada pakcik ni daripada Malaysia, dia keluar daripada Masjidil Haram tu, dia sesat. Dia nak pergi mana, dia dah terpinga-pinga. Mana hotel aku ni, aku nak balik macam mana apa semua kan. Dia sesat. Kita orang tengok kita orang nak tegur macam, ya tak ya ni kan, sesat ke ni. Dia tengah tunggu member ke apa kan. Tiba-tiba datang seorang pemuda daripada Indonesia. Dia pergi kat jumpa pakcik tu. Dia cakap, pakcik kenapa, sesat ke? Pakcik sesat nak balik rumah apa semua gini-gini kan. Balik hotel lah kan. Dia cakap, pintu mana? Pakcik, pintu mana? Jom saya tunjuk. Selang beberapa hari terjadi perkara yang sama dekat kita orang. Ada satu nenek ni daripada Indonesia, dia keluar kan. Dia sesat. Dia pun terpinga-pinga dengan orang ramai kan. Orang ramai, kawasan banyak orang kan. Dia terpinga-pinga, mana aku nak balik, aku keluar tadi kat mana kan. Sebab pintu Masjidil Haram ni kan banyak. Macam kita orang dah marking dah. Okey. Keluar masuk pintu Ajiat. Pintu Ajiat ni straight masuk kiri, dah jumpa dah nanti hotel. Naik atas bukit sikit dia. Macam makcik ni tak tahu dia. Saya keluar pintu mana apa semua kan. Jadi bila kita tengok, okey. Ini adalah masa untuk kita balas balik jasa. Kita tengok ada nenek tu kan. Nenek saudara kita daripada Indonesia. Kita sekarang ni kita pula kena tolong. Tanyalah makcik dia nenek daripada mana, apa semua, hotel apa nama semua kan. Dia ada handphone, tapi handphone biasalah nenek pakai yang hitam putih punya handphone dia, Nokia tu kan. Dia bagi satu kad, dia cakap, nenek ada ni je, boleh tak tolong nenek balik? Boleh. Apa pula tak boleh? Boleh. Kita orang search pakai handphone. Okey, salah keluar pintu ni keluar, patut ikut sana. Makcik ni dah terlajak ni tadi, ikut pergi sini kan. Okey, tak apa, kita orang hantar. Sampai kat apa tu dah nampak dah. Okey, tak apa makcik dah ingat dah. Okey, terima kasih kan.
Senangnya hati dapat membantu saudara sendiri. Saya percaya satu perkara yang apabila kita bersatu, kan, bersatunya kita ini tak ada orang kata tak ada prejudice, tak ada apa sampai macam tu kan. Orang kita sesat, saudara kita daripada Indonesia tolong. Orang daripada Brunei sesat ke apa kan, Malaysia pula tolong kan. Situasi macam tu. Itulah tandanya kita ni bersatu. Macam saya cakap, bersatu ni saya percaya akan membawa kebaikan. Jadi marilah sama-sama kita bersatu untuk like, share dan subscribe. Kan? Bersatulah untuk membantu kami APM Akademi Pendekar Malaysia kan, untuk mencipta landasan yang baik. Sebab kita dah bagi tahu dah sebelum ni banyak kali sebenarnya, setiap video tu kita bagi tahu untuk apa generasi muda kita, platform ni kita buat untuk nanti di masa akan datang tu diorang ada satu didikan yang diorang boleh refer kan, berkaitan dengan jati diri kita kan, orang kata prinsip kita, prestige kita, orang kata tamadun pendidikan kita, ada rujukan. Begitulah seperti mana yang saya terangkan tadi, seperti mana yang saya kongsikan tadi, ras bangsanya itu ada terpecah. Kalau kita tengok seperti yang dikatakan Melayu Deutero, terpecah, ada Bugis, Aceh, Minang apa semua kan, sampailah ada hybrid, ada orang kata Proto Malay tu apa semua. Anggaplah kita semua adalah satu. Kita ni bangsa Melayu yang duduk di dalam wilayah Nusantara, wilayah negara Melayu Raya ni. Janganlah kita berpecah. Jadi itu sajalah perkongsian saya untuk video kali ini. Terima kasih kepada yang menonton. Jangan lupa like, share, subscribe. Nanti kalau nak perkongsian lebih, boleh tengoklah ya, video sebelum-sebelum ni kita pun ada kongsikan banyak topik. Kita ada membuat banyak perkongsian juga. Okey, teruskan bersama kami Akademi Pendekar Malaysia. Jumpa anda di episod yang seterusnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Hidupkanlah bangsa kita, kekalkan kata-kata Laksmana. Meskipun tanpa jasadnya, tapi Tamin Sari masih ada pada orang kita. Bersama Tuhan yang satu, kita tak akan mati semasa hidup, tuan.